Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ila arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa alihi al-kiram wa ashabihi al-idham. Syaurillah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillah ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillah ma syaa Allah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ربي يسر ولا تعسر يا كريم. ربي تمم بالخير. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا. اللهم ربي زدنا علما وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وعافية يا أرحم الراحمين. اللهم رب زدنا علما وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وعافية يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Yang saya muliakan, lagi hormati dan dikasihi Tuan Pengerusi Masjid, Timbalan Pengerusi, Tuan-tuan pegawai masjid, Tuan-tuan imam, Tuan Bilal, Tuan Siak, Tuan Mudahari, Tuan Setiausaha, serta ahli jawatankuasa masjid dan juga sidang jemaah muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, hadirin hadirat sidang jemaah rahimakumullah. Apa khabar semua tuan-tuan dan puan? Semoga kita sentiasa sihat walafiat. Amin. Selamat daripada malapetaka mara bahaya dan selamat daripada sebarang penyakit berjangkit. Amin. Alhamdulillah. Wasyukrulillah. Segala puji dan syukur kita sama-sama rafakkan kepada Allah SWT, kerana dengan lipat izinnya serta inayah dari ayahnya, kita masih lagi dapat bertemu, dapat bersiaran pada program kuliah takmir kita online, iaitu kelas takmir kita. Jadi untuk bulan ni kita, inilah minggu yang terakhir lah untuk kita, insyaAllah. Jika diizinkan Allah, umur panjang, kita jumpa lagi lah pada bulan Julai, insyaAllah. Baik, insyaAllah. Jadi semasa PKP ni, marilah kita sama-sama muhasabah diri, sentiasa redha dengan qada dan qada Allah SWT. Inilah masanya peluang untuk kita menelaah kitab-kitab, ataupun membanyakkan zikir, membaca Al-Quran. Jangan kita buang masa sia-sia, sebab kita tahu mati kita bila-bila masa sahaja. Allah akan jemput kita. Jadi buatlah persiapan mati. Kenapa? Orang yang hebat di kalangan kita lah sentiasa ingat mati. Jadi buatlah persiapan untuk kematian. Ini juga adalah bekalan akhirat kita. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita
zaman mutakhir ini saya selalu ingatkan lah, sebelum salam tu ada satu doa lah. Nabi pesan kat kita ada banyak perkara lah untuk mengelakkan diri kita daripada fitnah dajjal. Antaranya naklah kita hafal lah, telah hadis riwayat Muslim lah, hafal lah surah Al-Kahfi 10 ayat yang pertama dan terakhir. 10 ayat terakhir dan pertama ada hadis. Dan juga jangan lupa Nabi pesan kepada kita sebelum kita semayang, sebelum kita bagi salam tu kita baca doa. 4 perkara tu, minta jauh daripada azab neraka Jahannam, fitnah kubur, fitnah hidup dan mati, dan fitnah daripada dajjal lah. Seperti mana doa yang biasa kita baca, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ada lagi lah doa-doa yang kita baca sebelum kita bagi salam. Itu Nabi pesan kepada kita, insya-Allah. Jadi kita mohon pada Allah SWT agar kita dijauhkan daripada fitnah dajjal. Tak nak jumpa dengan dajjal ni. Kalau jumpa dengan dajjal, memang kita susahlah nak selamat diri kita daripada fitnah ni. Sebab dia sihir yang kuat lah. Dia lah ketua raja sihir ni, bomo-bomo ni semua ni dia kontrol lah. Bomo raja-raja jin lah semua, dia lah bos lah dajjal ni. Jangan kita mengaku beriman boleh lawan dajjal, belum tentu tuan-tuan. Sebab dia hebat. Allah bagi kehebatan pada untuk uji betul-betul iman kita. Bagaimana ada yang ramai pengikut dia, pengikut dajjal ni. Okey. Moga-moga kita tidak terkena lah fitnah dajjal ni. InsyaAllah amal lah, minta dengan Allah SWT. Apa-apa pun kita minta bergantung pada Allah, InsyaAllah. Baik tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat sidang jemaah sekalian, kita sambung pengajian kita pada malam ini pada muka surat 164. Itu kitab Aqidah Islamiyah Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan. Itu karangan Dr. Mustafa Sa'id Al-Khin dan Syekh Muhammad Muhyiddin Dib Misto. Jilid yang kedua muka surat 164, sambungan yang minggu lalu. Iaitu minggu lalu kita habis menceritakan tentang kalam, berkata-kata. Kita sambung hari ini iaitu 2.1.34 3.4. Itu sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah. InsyaAllah sifat maknawiyah. Ada kitab, boleh semak kitab lah, rujuk kitab sifat maknawiyah. Okay. Kita tahu dah sifat maknawiyah ni ada 7. Maknanya dia ambil daripada atau pecahan ataupun penghuraian, pendetilan daripada sifat ma'ani yang 7 itu. Baik. Semoga Allah memberkati tuan-tuan guru kita. Qala musannifu wa nafa'na bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Pengertiannya itu sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah merupakan natijah daripada sifat ma'ani. Kita tahu tu sifat ma'ani apa dia? Hayya, ilmu, qudrah, iradah, sama, basar, kalam. 5 7 sifat ma'ani. Iaitu keadaan yang terjadi disebabkan wujudnya sifat ma'ani. Mana sifat ma'nawiyah ni tak berpisah lah dengan sifat ma'ani tu. Maknanya pendetilan. Orang kata bahasa kita lagi pencerahan lagi lah daripada sifat ma'ani tu. Kan? Baik. Oleh sebab itu, apabila sabit sifat kuasa ataupun dikatakan Al-Qudrah, kuasa Allah SWT pada Allah SWT, maka dikatakan Allah SWT Maha berkuasa. Kalau bahasa pada Maha berkuasa ni berkuasa tersebut. Bila disebut tu mutlak Allah SWT. Jadi lagi tepat lah. Berkuasa maknanya tak pinjam dah untuk dinisbahkan kata-kata kepada manusia. Berkuasa ni mutlak Allah SWT. Dia berkuasa maknanya Allah lah yang sebenar-benar berkuasa. Manusia tak ada kuasa lah. Kalau maha berkuasa, Allah berkuasa, makhluk ada kuasa juga berkuasa, tapi kuasa Allah yang berikan kuasa, pinjaman daripada Allah. Jadi berkuasa tak
tepat lah. Maknanya Allah lah yang berkuasa mutlak. Tu. Dia katakan al-qudrah. Pada Allah SWT, maka dikatakan Allah SWT itu maha berkuasa, berkuasa. Itu dia kata kaunuhu. Kita bahasa kaunuhu tu ada 7 tu. Tahu kaunuhu, kaunuhu ilman, kaunuhu mana keadaan, kaunuhu hayyan, kaunuhu ilman, kaunuhu muridan, kaunuhu iradan, muridan, iradan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Ada 7 tu kan. Kaunuhu maknanya nak menjelaskan bagi Allah tu sentiasa dalam berkeadaan demikian. Demikian pada sifat ma'ani tu. Dan begitulah seterusnya. Baik. Adapun sifat maknawiyah itu ada 7. Apa dia tuan-tuan dan puan sekalian? Iaitu yang pertama, keadaan Allah SWT itu yang hidup. Maknanya keadaan Allah SWT. Mana kalau sifat ma'ani Allah itu hidup. Jadi kita tambah lagi kat ma'nawiyah ni. Allah itu sentiasa dalam keadaan hidup. Hidup. Ya. Memang hidup. Dah sah dah. Kalau kita beriktikad bahawa zat Allah yang bersifat dengan hidup tu sah dah akidahnya. Tapi nak bagi jazan lagi, Allah itu keadaannya sentiasa dalam keadaan yang hidup. Maknanya bermakna tidak ada lagi lah kesudahan. Jadi nak bezakan sifat manusia hidup, tapi hidup kita ni sementara mati. Jadi Allah tu hidup. Jadi Allah itu keadaannya hidup. Bermakna keadaannya hidup tu maknanya hidup Allah SWT tu di qadim, sedia dan tidak ada fana. Hidup sedia bagi sampai bila-bila hidup. tak akan menerima kematian. Kita manusia ni hidup tapi akan menerima kematian. Nampak tak? Nampaknya sebut hidup juga, tapi sebenarnya tak sama. Hidup manusia, hidup yang baharu. Hidup Allah yang kekal qadim. Baik. Begitu tak seterusnya, yang keadaan Allah yang keadaannya yang berilmu, yang berkehendak, yang berkuasa, yang mendengar, yang melihat. Keadaan Allah yang sentiasa dalam keadaan. Kalau kita lain, macam kita Qur'ul Masail, silap, kita Faridatul Faraid, atau kita yang lain lah, kita kuning tu, dia kata Allah sentiasa dalam keadaan hidup, Allah SWT sentiasa dalam keadaan berilmu, Allah sentiasa dalam keadaan berkehendak. Tu dia panggil maknawiyah. Mengikut uraian masing-masing. Allah sentiasa dalam keadaan berkuasa, Allah sentiasa dalam keadaan mendengar, Allah sentiasa dalam keadaan melihat, pelihat itu. Allah sentiasa dalam berkata-kata, perkata. Maka dalilnya samalah dengan dalil sifat ma'ani. Kalau tuan-tuan kalau bertanya mana dalil sifat ma'nawiyah, tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk dalilnya pada sifat ma'ani ya 7. Boleh InsyaAllah. Baik, kesemua sifat tersebut sabit pada Allah SWT dengan nas Al-Quran. Ada dalil Al-Quran, sebagaimana ayat-ayat Al-Quran yang terdahulu tu pada membicarakan pada sifat ma'ani. Tak nak ulang lagi lah, sebab benda yang sama. Baik. Baik. Itu yang pertama. Boleh faham pengertian dia tu? Tak apa. Kalau tak faham boleh tengok kitab, baca slow-slow tengok. Sebab tu untuk kita ada kitab ni. Baik, yang kedua B, perkara yang berkaitan dengan sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Dia bagi jelas lagi, pencerahan lagi. Semua sifat ma'nawiyah dari segi perkaitannya dengan perkara-perkara wajib, mustahil dan harus terbahagi kepada 4 bahagian. Mana sifat ma'nawiyah ni, maknanya dalam perkara wajib, mustahil, harus tu dia bahagi pula ada 4 bahagian. Iaitu yang pertama, ambil faham sifat yang berkaitan dengan semua perkara wajib. Sifat
yang berkaitan dengan perkara yang wajib. Wajib bagi Allah SWT, harus atas Allah Ta'ala, mustahil atas Allah Ta'ala, harus bagi Allah SWT. Apa dia tu? Iaitu sifat ilmu dan kalam. Ilmu maha mengetahui, atau mengetahui, maha mengetahui, dan kalam berkata, maha berkata-kata. Tu bagi contoh. Itu sifat ilmu dan kalam. Hal ini kerana sifat ilmu bermakna mengetahui perkara yang hakikat. Perkara yang hakikat sebenarnya boleh diketahui. Maknanya hal ini dalam membicarakan sifat ilmu dan kalam ni, kerana sifat ilmu tu bermakna mengetahui perkara yang hakikat sebenarnya boleh diketahui, sama ada perkara itu wajib, mustahil ataupun harus. Baik. Maka oleh itu, tentulah mustahil sekiranya ilmu Allah SWT itu tidak merangkumi semua yang wajib, mustahil dan harus tersebut. Mustahil lah. Mustahil ni barang yang tak ada lah. Mustahil lah. Mustahil barang kita, tidak boleh kita terima lah. Kita kena tolak lah. Mustahil ni barang tak ada. Wajib tu barang yang ada. Wajib ada. Tak boleh menerima, tak ada. Mustahil tu tak ada. Tak boleh menerima, ada. Bahasa mudah contoh. Baik. Sifat kalam pula berkaitan dengan perkara yang perlu dinyatakan dengan adil. Sifat kalam berkata Allah SWT, maknanya berkaitan dengan perkara yang perlu dinyatakan dengan adil pula, dengan dalil. Dengan dalil, dan ia berkaitan dengan menyatakan suruhan dan tegahan. Suruhan Allah SWT dan tegahan Allah SWT. Okey. Dalam Quran pun ada dipanggil ayat suruhan, ada ayat larangan. Okey. Sama juga berkaitan dengan takwa ni, melakukan titah perintah Allah SWT dikatakan takwa, dan masa sama meninggalkan segala larangan dan tegahan Allah SWT juga dikatakan takwa. Itu umum. Banyak lagi lah maksud. Jadi oleh itu kalam Allah kalam Allah SWT merangkumi penyataan perkara wajib seperti wajib wujudnya Allah SWT. Perkara mustahil seperti ada sekutunya. Mustahil ada sekutu. Kalau Allah ada sekutu dengan yang lain, ataupun kita kata Allah ni ada Tuhan lain yang menjadikan Allah, tak boleh pakai dah. Itu bukan Tuhan, mustahil. Mana sifat lemah. Kita tidak boleh mengatakan Allah ni sifat lemah, ada kuasa lain. Tak boleh. Tidak boleh diterima. Ada anak? Oh, tak boleh mengatakan Allah ada anak. Sebagaimana etika orang-orang yang kafir. Ada etika mengatakan Allah ada anak ada Tuhan tiga. Tuhan, anak Tuhan, macam-macam. Kita tak ada. Dalilnya kita boleh rujuk surah Al-Ikhlas tu. Kan? Dah jelas dah. Qul huwallah, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu esa. Yang dalam tu sebut tu, Allah lah tempat bergantung, Allah lah tempat meminta, Allah tidak diperanakkan, Allah tidak beranak, dan Allah tidak diperanakkan. Mana mustahil Allah ada anak pula. Kalau Allah ada anak ataupun Allah dilahirkan, bermakna dia jadi macam makhluk. Mustahil. Dia kata ada anak dan ada isteri, mustahil. Ada anak isteri ni makhluk. Begitu juga perkara harus seperti mencipta manusia. Harus tak wajib Allah cipta manusia, pokok, binatang dan lain-lain. Tapi kalau dah Allah cipta ada tu, maknanya ini dah dalil, berdalilkan makhluk, pokok, binatang ni. Bukan tu kita yakin, maka dalil dengan akal kita boleh terima bahawa mustahil manusia ni terjadi dengan sendiri. Mustahil pokok jadi sendiri, binatang dan lain-lainnya mustahil jadi sendiri. Mana berdalilkan ni, maka kita wajib beriktikad bahawa makhluk ini dijadikan oleh Al-Khaliq. Pasti adalah ada penciptanya. Gitu, ada penciptanya. Okey. Pasal apa dia kata harus? Sebab tak wajib. Kalau katalah Allah wajib jadi manusia, pokok seolah-olahnya Allah sudah menunaikan
perintah atau Allah menunaikan kehendak makhluk. Jadi nampak sangatlah sifat Allah tu lemah. Mustahil, mana harus lah. Harus maknanya maknanya harus, maknanya sama ada Allah nak menjadikan atau meniadakan, nak jadi ke tak nak jadi, itu harus, bukan wajib. Ya, kalau wajib maknanya Allah jadikan, wajib Allah jadikan manusia. Jadi seolah-olah Allah sudah menunaikan tuntutan makhluk. Mustahil. Contoh boleh kiyah lah lain-lain tu. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, sifat yang berkaitan dengan perkara harus, iaitu dikatakan al-mumkinat. Ya harus sahaja, iaitu sifat iradah. Iradah ni maknanya kehendak. Qudrah itu kuasa. Perkara-perkara wajib dan mustahil tidak berkaitan sama sekali dengan sifat-sifat tersebut. Kerana sifat iradah dan qudrah, itu kehendak dan kuasa Allah SWT, berkaitan dengan sesuatu hanya sesuatu sebagai sifat penentu, iaitu at-takhsis. At-takhsis sifat penentu, dan sifat yang memberi kesan, dia kata at-ta'thir, memberi kesan, seperti mengadakan sesuatu atau meniadakannya dalam semua bentuk kemungkinan yang dinyatakan sebelum ini. Kita sebut tadi kan, perkara wajib tidak mungkin ditiadakan. Perkara wajib tidak mungkin ditiadakan. Begitu juga perkara mustahil tidak mungkin diadakan. Sebab apa? Wajib. Bagian benda ada, wajib. Mustahil nak diadakan, mustahil. Maka mustahil, bagian perkara mustahil juga tidak mungkin diadakan. Kerana sebaliknya sama juga. Perkara wajib kita nak tukar jadi mustahil, perkara mustahil nak tukar jadi wajib, mustahil tak boleh. Kan? Diadakan, tidak mungkin diadakan, kerana jika sebaliknya tentulah yang wajib tidak lagi wajib, dan yang mustahil tidak lagi mustahil. Jika wajib boleh ditiadakan, contohlah dia bagi contoh, jika wajib boleh ditiadakan sedangkan namanya masih wajib, atau mustahil boleh diadakan sedangkan ianya tidak wujud, nescaya terjadi dua keadaan yang bertentangan pada suatu benda. Mustahil terjadi, mana mustahil berhimpun, wajib dengan mustahil berhimpun dalam suatu keadaan, mustahil pada suatu benda dalam masa yang sama. Dan ia adalah mustahil pada akal. Contohlah tuan-tuan, saya di hadapan tuan-tuan ni ada. Tiba-tiba orang kata saya percaya ada. Tiba-tiba ada kata saya percaya tak ada. Mana boleh dua-dua berlaku. Okey. Baik. Dan ia adalah mustahil pada akal. Mana boleh menerima. Ada seorang tu mengatakan, contoh mengatakan saya ni ada. Dalam masa sama bila kata Ustaz Zaki tak ada. Tak boleh lah. Mana ada lah. Tak ada. Berasing, tak boleh bersatu. Jadi kejap ada, sekejap tak ada, tu lain lah. Ni dalam masa sama ada. Lepas tu jawapan pula yang kedua pula tak ada. Mana boleh dalam satu masa. Contoh. Dengan itu, sesuatu yang wajib tidaklah dipersoalkan sama ada Allah SWT berkuasa meniadakannya atau tidak. Begitu juga yang mustahil pada akal tidak dipersoalkan. Sama ada Allah SWT berkuasa mengadakannya atau tidak, kerana iradah dan qudrah sama sekali tidak mengarah kepada yang wajib dan mustahil, tetapi kepada perkara harus semata-mata. Kena faham? Harus semata-mata. Okey. Baik, yang ketiga, kita berhabis 4 hari cukup. Sifat yang berkaitan dengan segala yang maujud, iaitu sifat sama dan basar. Sama dan basar, mendengar dan melihat. Kedua-dua sifat tersebut tidak berkaitan dengan perkara yang tidak maujud, meskipun perkara harus. Akan tetapi kedua-duanya berkaitan dengan segala maujud, sama ada perkara itu harus atau wajib. Itu penjelasan dia. Baik, yang terakhir tuan-tuan pada malam ini insya-Allah. Yang keempat, sifat yang tiada berkaitan dengan suatu pun, iaitu sifat hayat, hidup. Yang ada pada Allah SWT yang tidak berkaitan dengan sesuatu yang lain selainnya Allah. Hal ini kerana
sifat hayat hanya merupakan satu pengertian yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang membolehkan sifat-sifat lain ada padanya. Jelas tuan-tuan. Jadi insya-Allah 4 perkara tu yang kita bincangkan pada malam ini, ya. Moga-moga Allah memberi kita sedikit kefahaman lah. Tak apa tuan-tuan, kalau tak faham baca ulang-ulang. Baca nombor 3 tak faham, Ustaz, ulang balik sifat, baca ulang-ulang. Ulang-ulang biar masuk dalam otak, biar masuk dalam hati apa yang kita faham. Tak faham tanya saya lah, insya-Allah. Apa yang saya mampu jawab, saya jawab. Tak boleh saya tanya untuk guru lain. Saya pun jahil, tak ada ilmu, ada lagi yang lebih alim, lebih faqih, gitulah kita. Lagi mengaji, lagi jahil. Tak ada ilmu, saya depan ni tak ada ilmu, saya jahil. Jahil, tak ada ilmu, semuanya kekurangan. Yang berilmu Allah, yang berkuasa Allah, yang cerdik Allah. Allah belaka, kita ni lemah belaka. Jangan ada sedikit pun mendabik dada bahawa kita ni pandai, tak ada ilmu. Allah bagi sikit ilmu je kepada kita ni. Bagaimana kita sebut jarum dicucuk kepada air tu, air laut tu, air lekat. Itulah ilmu yang ada pada kita. Jarum tu kan halus sikit sangat. Okay? Jadi tak perlulah kita mendabik dada, kita condemn orang. Mungkin kita kata orang tu jahil, orang tu tak cerdik. Mungkin dia lebih cerdik pada kita dalam bab lain. Mungkin kita, tak semua kita ni cerdik macam tu. Dan kita condemn orang kata ni gini-gini. Apapun, yang hak tak yang hak, yang batil tak yang batil. Jadi insya-Allah tuan-tuan, jadi sebagai kesimpulan, pentingnya ilmu akidah kita belajar ni supaya kita tidak termasuk dalam fahaman-fahaman yang sesat, ajaran Syiah, Al-Wahabi, sebagainya, macam-macam. Kita tengok hari ni macam-macam lah. Jadi banyak kenyataan-kenyataan dalam Facebook, dalam YouTube dan sebagainya, mengelirukan masyarakat kita. Dulu tak berlaku tuan-tuan. Dulu tak berlaku, sekarang ni Allah. Dulu orang alim-alim berlaku, walaupun perkara khilafiah dia tak nak bergaduh. Sekarang ni Allah, bergaduh sana, bergaduh sini, bertekak sana, bertekak sini. Dia kata dia lah pandai, dia condemn, menghilang ulama dan sebagainya. Allahu akbar. Bala. Kalau tak tahu duduk diam-diam. Mengaji sikit, dapat title gelaran sikit, dah belagak dah. Apa yang mengatakan dia lebih pandai daripada orang lain, tak perlu mengikut mazhab dan sebagainya. Macam-macam lah kita dengar perkara-perkara sumbang ni. Allahu akbar, minta jauh lah. Kita ikutlah ulama-ulama dulu, kita ikutlah tutup guru kita dulu. Itulah selamat, insya-Allah, kan? Alhamdulillah. Apa-apa pun dalam bab kekeliruan ni kita boleh rujuklah. Kita punya bos kita, iaitu Jabatan Mufti Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan, Jabatan Mufti Negeri Sembilan. Kita boleh rujuk sana. Saya pun kalau perkara-perkara yang tak faham, kita rujuk ke sana. Ada kita punya pakar-pakar Jabatan Mufti Negeri Sembilan. Okay? Dalam Facebook ada, boleh follow lah, fatwa dan sebagainya, insya-Allah tuan-tuan. Jadi sekadar itu saja tuan-tuan pada malam ini untuk kita kongsi bersama bagi memenuhi program, terisilah program kita antara maghrib dan isyak ni. Dan jangan biarkan tuan-tuan antara maghrib dan isyak ni terbuang begitu saja. Sekurang-kurangnya saya dah selalu pesan, janganlah peluang selepas maghrib tu baca Yasin ke, tak kira Al-Mulk ke, surah Ad-Dukhan, Al-Mulk ke, tak kira, baca surah Al-Kahfi, surah Ad-Dukhan, As-Sajdah, surah-surah pilihan, surah Yasin, Al-Waqi'ah, Al-Mulk jangan tinggal. Boleh lepas maghrib, ataupun biasa saya buat solat sunat ni lah, solat sunat Awabin, buat 6 rakaat campur 2 rakaat ya. Boleh Google lah, tengok fadilat dia surah Al-Awabin. Nak sebut, nak syarah tentang surah Awabin ni panjang, besar pahala dia. Dalam kitab Hidayatus Salikin pada sebut Syekh Syekh Al-Falimangi tu ada dalam Hidayatus Salikin tu jilid berapa saya lupa. Dia cerita tentang fadilat solat Awabin dan kefiat-kefiat dia. Boleh baca ataupun Google. Sekarang ni boleh Google, tapi hati-hati Google lah. Kalau tidak menepati ahli sunnah wal jamaah, hati-hati sikit lah. Kalau rasa lain macam sikit, tak ikut lah.
Takut-takut kita terpengaruh dengan pahaman-pahaman yang menyeleweng, yang terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah yang sebenar. Kita minta jauhlah. Hanya ahli sunnah wal jamaah lah yang benar. Okey, akidah yang benar Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Jadi sekali lagi saya mohon ampun dan maaf sekiranya ada salah dan silap dan segala kekurangan, dan saya mengaku saya banyak kelemahan dan kekurangan. Saya masih belajar memperbaiki kelemahan dan kekurangan. Jadi yang baik itu daripada Allah SWT, yang lemah yang kurang daripada kelemahan kejahilan diri saya sendiri. Saya mohon ampun kepada Allah SWT dan minta maaf kepada tuan-tuan dan puan sekalian. Semoga tuan-tuan dapat, saya pun dapat sedikit manfaat bersama, insya-Allah. Inilah bekalan kita untuk ke negeri akhirat. Majlis ilmu, sentiasalah mengikuti majlis ilmu. Moga-moga hati kita tak akan mati, insya-Allah taala. Jadi kita tangguh majlis kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan suratul asy. Subhanallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiy rasulullah. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bi jahi khatamin mursalin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Hadza billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.